استغفر الله العظيم الذي القيم أتوب إليه. استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره وبه نستهديه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد. Muslimat yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah ya. Pertama-tamanya sama-sama kita pada hari Jumaat ya yang penuh keberkatan ini kita menyatakan memperbanyakkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah ya yang dilimpahkan kepada kita bersama di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman dan Islam yang merupakan suatu nikmat yang tidak ternilai harganya yang dikurniakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini terdapat bersama lagi untuk kita meneruskan perbincangan kita di dalam kitab Keajaiban Sifat 20. Kita sambung dalam muka surat 24 itu ya. Perdebatan tentang kewujudan Allah. Istilah diterangkan ya dengan penerangan yang lebih mudah untuk difahami berkaitan dengan sifat yang pertama yang wajib bagi zat Allah itulah sifat wujud. Penulis dia menutup perbincangan sifat wujud ini dengan membawa satu kisah, satu cerita yang pernah berlaku. Di zaman siapa? Di zaman Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ataupun dinamakan sebagai mazhab, dinamakan mazhab Hanafi ya. Imam Abu Hanifah waktu ni dia masih kanak-kanak, masih kecil lagi. Maka pada zaman dia tu berlakulah ataupun pada waktu itu walaupun dia masih kecil tapi dia telah menunjukkan keupayaan yang luar biasa untuk berbahas dengan orang yang cerdik, pandai juga, tapi tak percaya dengan kewujudan Allah dan seumpamanya. Kita lihat kisah ni. Dan sebenarnya kisah ni banyak ditulis ataupun diriwayatkan dalam kitab-kitab dalam perbincangan ilmu usuluddin ini.
Antara kalau buka dalam kitab Aqidatun Najin pun, kisah ni pun ada diceritakan. Baik. Pengarang menyebut pada suatu ketika kota Baghdad. Baghdad ni berada di mana ni? Baghdad dia lepas pada Kampar sikit Baghdad di Iraq, Iraq. Bahkan Baghdad ni dia pernah menjadi pusat pemerintahan khilafah Islam lah. Ya, pernah berpindah ke Baghdad di Iraq ya. Kota Baghdad didatangi oleh seorang pendakwah Yahudi yang bernama Dahri. Kedatangannya mencetuskan kegemparan di kalangan umat Islam. Dahri cuba merosakkan pegangan umat Islam dengan membahaskan persoalan yang berhubung dengan ketuhanan. Ya, Dahri ini seorang ulama Yahudi. Tetapi dia ni, walaupun orang Yahudi ni pada asasnya mereka juga percaya kepada Allah, beriman kepada Allah ya, orang Yahudi. Begitu juga orang Kristian. Cuma mereka menyifatkan Allah. Contohnya mereka menyatakan kalau orang Yahudi mereka menganggap Allah Ta'ala juga ada anak. Orang Kristian pun ada anak Tuhan, iaitulah Nabi Isa tu. Satu sudut mereka menyatakan Isa itu adalah anak Allah dan juga menganggap Isa itu adalah Tuhan di sisi Allah. Ada Tuhan yang lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah akidah mereka ni adalah akidah yang telah menyeleweng. Tapi orang Yahudi ni, dan memang kalau kita baca dalam sejarah agama ni, orang Yahudi ni memang dia antara usaha yang dia buat adalah untuk merosakkan Islam. Bahkan agama Kristian itu sendiri pun menurut setengah kajian menyatakan ada orang pendeta Yahudi dia masuk Kristian, dia menjadi padri Kristian, dan disitulah dia mula memasukkan fahaman-fahaman yang menyeleweng ke dalam fahaman dan juga pegangan akidah orang-orang Kristian. Ini kerja orang Yahudi ya. Orang Yahudi memang dia kerja. Itulah dia juga pernah orang Yahudi ni dia berlakon masuk Islam. Berlakon masuk Islam, tapi rupa-rupanya dia masuk Islam adalah dengan niat dia sebagai satu cara untuk dia menyebarkan fahaman-fahaman yang menyeleweng di kalangan orang-orang Islam. Sebab itulah kita ni tak bolehlah nak hukum secara zahir dah kalau dia masuk Islam. Kita terimalah dia masuk Islam. Apa tujuan matlamat dalam hati dia kita tak tahulah. Kita tak tahu. Cuma lama kelamaan kadang-kadang tindak tanduk mereka ni nampak jelas, maknanya mereka ada niat yang jahat daripada usaha-usaha yang dia buat. Jadi dia datang berbahas persoalan yang ada kaitan dengan ketuhanan. Beliau mencabar para ulama Baghdad untuk berdebat dengannya. Setiap kali cabarannya disahut, hujah-hujah Dahri tidak pernah dapat dipatahkan. Sehingga akhirnya tidak ada lagi ulama Baghdad dan ulama-ulama di sekitarnya yang sanggup berhadapan dengannya. Dahri ini hebat. Ya, dia bawa hujah-hujah akal yang tak boleh disanggah oleh ulama-ulama Islam yang ada di Baghdad pada waktu itu. Habis dah ulama. Ya. Dari kejadian ini tahulah khalifah. Barulah khalifah yang memerintah zaman itu tahu bahawa Baghdad sudah ketiadaan ulama yang benar-benar berwibawa dan tinggi ketakwaannya. Barulah khalifah sedar di Baghdad ni rupanya dah tak ada dah ulama yang benar-benar berwibawa, yang mu'tabar kita sebut. Ulama yang berwibawa ni dia boleh berhujjah lah. Boleh berhujjah apa semualah. Tak ada. Sebab telah dikalahkan oleh Dahri.
Lalu khalifah memerintahkan beberapa orang menteri meninjau ke daerah lain. Kalau masih ada ulama yang boleh dibawa berdepan dengan dahri, dia pun suruhlah pergi tengok tak ke daerah-daerah lain, sampailah ke Hilir, Perak agaknya tak. Yalah, daripada Ipoh tu tengok ada ke. Ya, semua. Sehinggalah akhirnya wakil khalifah menemui Imam Hammad. Imam Hammad adalah tok guru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Hammad bin Sulaiman Al-Ash'ari. Al-Ash'ari. Seorang ulama yang tidak kurang juga ketokohannya. Ya. Khalifah memerintahkan supaya hari perdebatan antara Imam Hammad dan Dahri disegerakan. Dan majlis bersejarah itu mesti dibuat di Masjid Jami' di tengah-tengah kota Baghdad. Dipilih masjid yang paling besar lah, Masjid Jami' di tengah kota Baghdad. Dengan harapan Hammad ini, Imam Hammad akan mampu mengalahkan, mematahkan hujah si Dahri tadi. Sehari sebelum pertemuan itu lagi, Masjid Jami' telah penuh sesak dengan orang ramai. Jadi bila dengar akan ada perdebatan, sebab tok-tok alim lain semua dah kalah dah. Orang ramai sehari sebelum pun dah pakat datang dah daripada segenap pelusuk negara ni untuk mendengar dan mengikuti perdebatan tersebut. Masing-masing menaruh harapan agar Imam Hammad berjaya menumbangkan Dahri kerana beliaulah satu-satunya ulama yang diharapkan. Subhanallah, subhanallah, walhamd wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lidah Imam Hammad terus melafazkan kalimah mensucikan segala tahmahan yang tidak layak bagi zat yang maha agung. Ini antara zikir yang Imam Ahmad ni duk selalu sebut. Dia terus beristighfar. Rasanya tidak sanggup lagi dia mendengar bermacam tahmahan yang dilemparkan oleh Dahri yang biadab dan materialis. Maknanya dia material, maknanya dia percaya dengan benda yang boleh dicapai oleh panca indera. Kita kan kadang-kadang disebut juga fahaman material tak? Orang yang materialisme, kebendaan, benda. Matlamatnya adalah untuk mendapatkan benda, yakni harta kekayaan yang boleh maknanya boleh dia tengok hasilnya, boleh dia kecapi hasilnya. Golongan material ni dia tak berapa percaya dengan akhirat. Sebab akhirat ni benda tak nampak. Bila sebut pahala, ada nampak pahala macam mana? Kalau pergi Mekah balik sengit belah kanan, sebab apa? Banyak pahala. Tak ada tak. Tak adanya. Macam tu juga berjalannya tak. Pahala ni benda tak nampak. Syurga neraka ni benda tak nampak. Alam akhirat ni, alam kubur pun benda kita tak nampak. Tapi dia termasuk dalam kita kata rukun-rukun iman itu sendiri, ya. Dan kewujudan semua benda itu boleh dibuktikan. Nanti kita akan tengok dalam perbahasan. Sebab Dahri ni dia dia mempertikaikan kewujudan Allah apa semua itu. Nanti kita tengok macam mana Imam Abu Hanifah dia menjawab persoalan-persoalan itu. Baik. Jadi Imam Hammad ini duk dengar macam-macam Dahri ni. Dia mempertikaikan kewujudan Allah begitu begini. Dia beristighfar dan dia pun macam alim ulama yang ikhlas yang lain lah, tak sanggup rasanya untuk membiarkan ada orang yang kita kata yang merendah-rendahkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mempertikaikan keesaan Allah Subhanahu wa taala bukanlah perkara kecil dalam Islam. Ini kes berat. Hatinya cukup pedih. Roh ketauhidannya bergelora. Mahu rasanya dipenggal
leher dahri yang angkuh itu di depan ribuan mata yang turut hadir dalam majlis itu. Kalau ikut hati nak penggal kepala dah. Tapi khalifah ni dia nak supaya benda itu, perkara itu dipatahkan dengan hujah juga. Dipatahkan dengan hujah. Keesokannya, pagi-pagi lagi muncul Abu Hanifah, murid Imam Ahmad yang paling rapat dan yang paling disayanginya. Namanya yang sebenar ialah Nu'man, yang ketika itu usianya masih lagi remaja. Bila sebut remaja ni belasan tahun lah. Belasan tahun. Bila ternampak keadaan gurunya, Abu Hanifah bertanya untuk mendapat kepastian. Jadi Abu Hanifah dia tengok tok gurunya termenung tak termenung, fikir panjang. Jadi kerana tok guru ni pun fikir macam-macam lah, fikir tentang hujah-hujah. Sebab kadang-kadang orang yang nak berdebat ni, dia tak akan mengulangi cara perdebatan, cara berhujah yang sama lah. Dia akan guna macam-macam cara. Dia tak tahu lagi apakah dahari ni nak berdebat macam mana. Lalu Imam Ahmad menceritakan keadaan yang sebenar, bahawa dia ni telah diarahkan oleh khalifah untuk hadir ke Baghdad, untuk berhujah berdebat dengan si Dahri tadi. Dalam pada itu teringat Ahmad akan mimpinya malam tadi. Antara yang dia termenung sebab malam tadi dia bermimpi dengan suatu mimpi yang pelik. Lalu dia dikhabarkan kepada muridnya itu. Dia pun ceritalah mimpinya tadi. Duk fikir juga, mimpi aku tadi apa maknanya tak? Abu Hanifah mendengarnya dengan penuh khusyuk. Apa mimpi dia? Aku bermimpi ada sebuah dusun yang amat luas lagi indah. Ada satu kebun dusun yang luas lagi indah. Tapi bukan kebun durian lah. Kat sana tak ada durian dah. Kalau sana kebun kurma biasalah, ataupun kebun sayur, ataupun kebun buah-buahan. Di sana aku lihat ada sepohon kayu yang rendang dan lebat buah. Dalam kebun tu, yang luas tu, ada satu pokok yang sangat rendang, cantik rendang, lebat buahnya, banyak buah. Tiba-tiba keluar seekor khinzir dari hujung sebuah kampung. Keluar seekor yang gemuk kaki pendek tu, khinzir tak? Keluar. Babi hutan agaknya. Lalu habis dimakan buah-buahan yang masak ranum dari pokok hingga ke daun dan dahan-dahannya, yang tinggal cuma batangnya sahaja. Babi ni makan sayur, rosakkan pokok yang rendang tadi. Dia makan habis buah, daun-daun, ranting-ranting, habis. Tinggal batang pokok satu je. Ya. Dalam pada itu, dalam keadaan begitu, mungkin khinzir ni duduk renung nak makan juga batang pokok ni. Nah, tiba-tiba dia kata, keluar seekor harimau dari umbi pohon rendang tadi, lalu menerkam khinzir itu dengan gigi dan kukunya yang tajam. Lalu khinzir tadi mati di situ juga. Tu mimpi dia tak? Kita ni jarang-jarang ingat mimpi tak? Kalau menurut kajian, kalau kita ni terkejut tidur, mimpi, mungkin 10 saat pertama kita ingat lagi mimpi. Lepas tu kita tak ingat, aku mimpi apa tadi. Kita akan mudah lupa. Kecuali kalau mimpi itu berulang-ulang. Ataupun mimpi itu kalau yang lekat dalam fikiran itu, kita akan duk cari, duk tanya-tanya apa benda lah maksud mimpi itu lah. Hamad termenung seketika. Jadi Imam Hamad duk termenung fikir benda lah maksud mimpinya lah. Sebab kita ni sebenarnya bila sebut mimpi ni dia tak boleh buat hujah ya. Kalau kita sebut hujah dalam hukum ni, yang semua ulama ittifaq diterima ada 4 lah: Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ya, ini yang panggil
hujjah. Jadi di sana ada lagi istihsan, istiqra', syar'un man qablana, amalu ahlul Madinah, ni banyak lagi lah. Yang tu ada pertikaian, ada perbincangan. Tapi tak masuk dalam hujjah ini mimpi. Cuma oleh kerana kalau yang bermimpi itu adalah orang yang alim, orang yang ikhlas, orang yang soleh. Jadi sebagaimana yang Nabi sebut juga, Nabi kata mimpi orang-orang beriman yang baik ni, yang soleh ini adalah satu juzuk daripada wahyu. Ada satu disebut 1/60 kot daripada wahyu. Maknanya itu juga adalah suatu seperti ilham, petanda yang Allah Ta'ala beri pada orang-orang yang baik, yang soleh ini. Kadang-kadang mimpi itu adalah untuk diri dia, ataupun mimpi itu diberikan sebagai suatu petanda lah, supaya dia ni beri peringatan kepada orang-orang lain, orang-orang yang awam. Kita ni mimpi pun kata tidur tadi pun tak ambil wuduk, nak mimpi benar macam mana tak? Mula-mula tengok handphone tu, handphone tengok kita tidur. Tu. Lepas tu mimpi rupanya bukan mimpi, dengar handphone tu bunyi dah tak tutup tadi. Ingatkan mimpi, rupanya handphone bunyi. Oh, ingatkan mimpi kata. Baik. Tapi mimpi orang yang soleh boleh hujah untuk dia. Itu terpulang pada dia. Kadang-kadang dia cerita juga, diceritakan kepada anak-anak murid dia orang ramai untuk dia ambil pengajaran. Begitu. Hamad termenung seketika, kekalutan pemikiran yang telah dicetuskan dahri tidak boleh dibiarkan. Sebab mula dah orang Islam tu pun, ialah kalau kita ingat dalam kisah Isra' Mi'raj Rasulullah pun, kan dia cerita ada orang Islam yang murtad. Ada orang Islam yang tak percaya Nabi Isra' dan Mi'raj sehingga dia keluar pada Islam. Ya, ada. Itu zaman Nabi pernah berlaku tak? Jadi dahri ini dia telah menimbulkan perkara yang menyebabkan, ialah boleh menyebabkan timbul keraguan di dalam diri orang-orang Islam itu sendiri terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mesti dihapuskan segera. Wajahnya yang tenang bagai air sungai yang mengalir jernih, masih nampak bercahaya walau di saat genting. Satu kelebihan Abu Hanifah ialah beliau juga dikurniakan Allah ilmu mentadbir mimpi, sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam. Imam Abu Hanifah ni Allah Ta'ala bagi kelebihan pada antara dia ni, ada kelebihan dia mampu mentadbir mimpi. Seperti Nabi Yusuf AS lah. Kan kita baca kisah dia ketika dia di penjara, dalam tahanan penjara. Dua orang, dia ada masuk dalam penjara tu dah ada dua orang tahanan. Dua orang tahanan ni bermimpi. Yang ni mimpi begini, yang ni mimpi begini. Lalu ditafsirkan mimpi mereka berdua tadi oleh Nabi Yusuf AS. Pada pengamatannya juga, mimpi tersebut akan memberi petanda baik bahawa dahri pasti akan menerima padanya nanti. Setelah mendapat keizinan gurunya, dia pun cuba mentafsirnya. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat mimpi tok guru dia itu adalah suatu petanda baik bahawa dahri ini akan dapat dikalahkan. Dia nampak dengan isi mimpi tok guru tadi. Sebab ialah Imam Muhammad ni seorang ulama yang saleh dah. Dia ulama yang saleh, ulama al-amilin ni dan puan-puan semua. Mereka ni ialah hidup mereka tak macam kita lah tak. Ya, hidup mereka ni tak macam kita. Kita ni duduk di zaman fitnah ni, macam-macam benda yang melalaikan kita tak. Zaman dulu handphone pun tak ada.
TV, tak ada radio, tak ada apa, tak ada lah. Jadi kalau kita tengok masa-masa tu banyak diisi dengan membaca, dengan mengkaji, dengan menulis, dengan beramal ibadah dan seumpamanya. Jadi tentulah beliau ni tidak putus-putus dengan ibadahnya, dengan sembahyang hajatnya, dengan doanya, memohon diberikan bantuan dan kekuatan untuk berhadapan dengan dahri. Sehingga Allah Ta'ala berikan petanda itu melalui mimpi tadi. Jadi apa kata Imam Abu Hanifah menafsirkan mimpi ni? Dia kata apa yang tuan lihat dalam mimpi tuan sebagai dusun yang luas lagi indah itu adalah contoh kepada agama Islam kita. Dia kata hak dusun luas cantik itulah Islam. So, luas. Pokok yang berbuah lebat itu adalah contoh kepada sekalian ulama dalam kebun tadi ada satu pokok yang paling rendang yang lebat buahnya. Ini adalah gambaran dalam Islam ni ada satu kelompok manusia iaitu para alim ulama yang menjadi benteng yang penting kepada keteguhan Islam itu sendiri. Sebab Nabi pun menyatakan al-ulama'u warathatul anbiya, ulama-ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Bukan mewarisi harta benda, tidak, tapi mewarisi ilmu dan juga ketakwaan dan juga kesalihan, begitu mewarisi ilmu. Baik. Jadi dia kata pokok yang rendang tadi berbuah lebat adalah contoh kepada sekalian ulama'nya. Manakala sepohon kayu selepas babi tadi, khinzir tadi makan semua, masuk daun-daun dahan habis semua, tinggal batang pokok je. Dia kata sepohon kayu yang masih tinggal itu adalah tuan guru sendiri. Dia kata guru ni tuan guru lah, tinggal sepokok tu guru lagi, orang lain semua dah dikalahkan dah. Khinzir yang tiba-tiba muncul dan merasakan pohon tersebut ialah dahri. Manakala harimau yang keluar lalu membunuh khinzir tadi adalah saya. Dia bukan nak angkat diri dia, tapi dia kata harimau keluar daripada celah pokok tadi yang tinggal sepokok, itulah dia kata Tok Guru tadi yang keluar tu, dialah sebagai anak murid Tok Guru, harimau yang akan membunuh khinzir ini. Akulah harimau itu. Beliau memohon izin. Beliau juga memohon izin untuk membantu gurunya berdepan dengan dahri. Jadi dia minta izin untuk guru dia supaya bawa dia sekali. Esok bila berdepan dengan dahri itu, bawa dia sekali. Dia nak tolong, nak bantu untuk guru dia. Betapa gembiranya hati Imam Hammad bila tercetusnya hasrat itu dari hati muridnya sendiri. Maka berangkatlah budak itu, yakni Imam Abu Hanifah bersama gurunya untuk pergi ke Masjid Jami' di mana majlis dialog akan diadakan yang dihadiri oleh orang ramai dan juga khalifah. Seperti biasa, sebelum menyampaikan dakwahnya, dahri akan mencabar dan memperleceh-lecehkan ulama dengan bersuara lantang dari atas pentas. Wahai dahri, apalah yang digusarkan? Orang yang mengetahui pasti menjawabnya. Jadi dalam dahri duk cakap atau peleceh ulama apa begini, tiba-tiba dengar suara, "Hei dahri, berhentilah bercakap," kata tak. Bawa hujah. Nanti orang yang tahu akan menjawab soalan-soalan kamu. Tiba-tiba suara Abu Hanifah memeranjatkan dahri dan menyentak kaum muslimin yang hadir. Dahri sendiri terkejut. Matanya memandang tajam ke arah mata Abu Hanifah. "Siapa kamu, wahai anak bunda? Wahai anak muda, berani sungguh menyahut cabaranku, sedangkan ulama yang hebat, yang berserban dan berjubah labuh telah aku kalahkan." Lantang suara dahri membidas Abu Hanifah. Ulama yang tua, yang alim, janggut panjang lah, jubah, berserban, dia kata anak murid beribu pun semua dah kalah dah, ni kamu dah budak mentah, kata dahri. "Wahai dahri," balas Abu Hanifah,
Sesungguhnya Allah tidak mengurniakan kemuliaan dan kebesaran itu pada serban atau jubah yang labuh, tetapi Allah mengurniakan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Abu Hanifah lalu membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang maksudnya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini dalam surah Mujadalah. Geram rasanya hati Dahri mendengar kepetahan lidah pemuda ini berhujah. Maka berlangsunglah majlis dialog. Jadi pendek ceritanya, walaupun asalnya Imam Hamad pun dah wakilkan pada anak muridnya untuk berhujah. Jadi Dahri ni dia orang sombong tak? Dia tak kisah siapa nak berhujah, nak berdebat. Sebab dia yakin ulama-ulama lain pun boleh dia kalahkan. Ini kan lagi anak muda macam ni lah, belasan tahun. Anak muda belasan tahun. Maka berlangsunglah majlis dialog perdebatan antara Abu Hanifah dengan tokoh Ad-Dahriyah yang terkenal dengan pemikiran materialis dan etisnya itu. Etis ni tak percaya pada kewujudan Tuhan. Berlangsung dengan mendebarkan. Lalu apa soalan Dahri? Benarkah Allah itu wujud? Dia tanya, benarkah Allah itu wujud? Soal Dahri memulakan majlis dialognya. Bahkan Allah memang wujud, tegas Abu Hanifah. Abu Hanifah kata, memang Allah itu wujud, Allah itu ada. Lalu Dahri ni tanya lagi, kalau Allah mewujud, yakni wujud Allah itu ada, di manakah tempatnya? Dia kata, kalau Allah itu ada, mana dia? Mana tempat Allah Ta'ala duduk kat mana? Kat mana Allah Ta'ala, mana tempat Allah Ta'ala berada? Kalau kita kata, kalau orang tanya, dia ni ada tak? Ada. Dia duduk kat mana? Rumah dia, rumah 203. Lorong apa Lorong apa-apalah. Kita tahulah tak mana ada tempat dia tu. Ada nombor rumah, ada lorong merbau, contohlah. Lorong entah apa lagi. Kita tahu ada tempat. Ya. Kalau Allah itu wujud, di manakah tempatnya? Suara Dahri semakin meninggi. Lalu Imam Abu Hanifah menjawab, Allah tetap wujud, tetapi dia tidak bertempat. Allah itu ada, tapi tidak bertempat. Di Dahri ni memang dia nak macam itulah, dia nak supaya dia nak guna akal. Lepas tu Dahri ni balas balik, hairan, dia kata, oh pelik, kau kata Allah itu wujud tapi tidak bertempat pula. Dia kata, macam mana benda yang wujud tidak bertempat? Mana boleh, dia kata tak, benda yang ada tiba-tiba tidak bertempat. Kita kalau fikir logik akal, kita pun akan kata, sepatutnya benda ada kena ada tempat lah tak? Benda yang ada. Kalau kita tengok semua benda yang ada ni, apa sahajalah, cawan ke, botol air ke, buku ini, dia berada tempat dia, duduk sini. Macam kalau kita ada rumah kita, rumah ni. Ada tempat. Jadi kalau dia wujud, kenapa pula tidak bertempat? Macam mana boleh berlaku begitu? Bantah Dahri sambil melemparkan senyuman sinisnya kepada hadirin. Jadi Imam Abu Hanifah ni orang yang hebat. Allah Ta'ala beri ilmu dan makrifah pada dia tak? Dia kata, itu senang sahaja wahai Dahri. Cuba kau lihat pada dirimu sendiri. Bila cakap itu macam cerita, cerita apa itu? Pak Belalang apa? Nujum Pak Belalang pula tak?
tengok cerita menuju 4 belalang tu, mana jantan, mana betinanya. Dia kata. Jadi 4 belalang muka dah tahu dah apa jawapan. Dia pun berlagaklah jawab pula. Dia berlagak jawab. Dia kata, ya, yang depan itu betina, yang belakang itu jantannya. Jadi yang apa? Ahli nujum satu negara lagi, apa disebut? Mana hujah, mana dalilnya? Dalilnya mana? Mana hujah, mana dalilnya? Buktinya. Buktinya dia kata. Ya. Jadi dari macam tu juga. Kadang tengok kita orang beli ni bagus juga, dia ambil macam gaya-gaya tu lah. Gaya berhujah tu. Baik. Senang saja wahai dahri, cuba kau lihat pada dirimu sendiri. Bukankah pada dirimu itu ada nyawa? Jadi nak jawab tu kena buat perbandingan. Perbandingan dari sudut apa? Benda yang wujud tapi tidak bertempat. Ya, benda tu ada, tapi kat mana? Dia kata, tengok nyawa kamu. Abu Hanifah mula berhujah. Orang ramai mula memerhatikan gaya ilmuwan muda ini berpidato dengan penuh minat. Lalu Dahri ni kata, bahkan memang aku ada nyawa dan memang setiap makhluk yang bernafas itu ada nyawa. Betul lah, aku ada nyawa, semua yang hidup ni ada nyawa. Sahut Dahri. Tetapi adakah kau tahu, Imam Abu Hanifah pun hujah lagi, di manakah letaknya nyawa atau rohmu itu? Di kepala kah? Macam hantu wah pula tak? Di kerisnya kah? Tak. Di perukkah atau adakah di hujung tapak kaki? Kat mana? Jadi kalau kamu kata nyawa kamu ni ada nyawa, kat mana tempat duduk nyawa tu? Di kepala ke, di perut ke, hujung tapak kaki ke, atau kat mana? Tunjuk. Jadi tersentak Dahri seketika. Dahri pun terkejut. Hujah tu memang makan diri dah tak? Orang ramai mula berbisik-bisik sesama sendiri. Jadi bila dia tanya balik, Dahri tersentak, tak boleh jawab. Ni hak ada ni boleh jawab tak? Kat mana? Ada dalam jantung katanya tak? Betul ke dalam jantung? Mana dia tak? Tu jantung buka. Yang lain bergerak juga. Tak macam mana? Kalau bergerak ni, mata kelip-kelip dalam mata ke? Mata bergerak kiri kanan dalam anak mata ke, dalam tangan ke, dalam lidah ke, kalau bergerak. Maknanya nyawa kita ni ada, bertempat tak nyawa ni? Tak dapat nak tentukan tempat. Tapi dia ada ke? Ada. Mana bukti dia ada? Kita hidup lah. Kalau nyawa ni dah tak ada, bungkus-bungkus tanam lah tak? Tanah wakaf belakang tu. Baik. Lalu Imam Abu Hanifah ni, bila nampak Dahri ni dah mula goyah dah, dia tambah lagi hujah. Setelah itu Imam Abu Hanifah mengambil pula segelas susu, lalu ditunjukkan pada Dahri. Dia pun ambil segelas susu. Dia ambil satu gelas ni yang dipenuhi dengan susu putih tak? Lalu dia bertanya, adakah dalam air susu ini ada terkandung lemak? Dalam susu ni ada lemak tak? Kan kita kan sekarang ni kalau pergi beli susu kotak tu, dia tulis dah full cream. Tahu full cream? Susu full cream ni maknanya apa nak terjemah? Lemak, penuh lemak apa? Yang ada juga yang lain low fat panggil low fat. Maknanya kurang lemak. Maknanya dia ada yang penuh lemak, kurang lagi tak tahu lah. Yang tak ada lemak langsung pun ada kot. Sekarang ni ada susu pula, macam-macam susu daripada berasaskan kacang soya lah apa tak. Ya, macam-macam jenis lah susu. Jadi ada lemak. Dia kata, adakah susu ni ada lemak? Sebab kita pergi beli pun, sekarang beli susu tu beli 2 kotak. Yang penuh krim dengan low krim. Bukan apa,
letak dalam apa? Dalam gelas ke dalam mangkuk ke dalam apa? Gelas lah, gelas putih macam ni lah. Cuba renung, kat mana lemak penuh le kering tu? Agak-agak boleh nampak tak? Tapi dia kata penuh full cream. Full cream macam mana? Kita tengok muka kita tengok, oh ni pekat sikit ke tak? Wallahu a'lam lah. Jadi pantas Dahri menjawab, ya bahkan memanglah dalam susu ni memanglah ada lemak. Tak, memang tulis kat kotak pun full cream, memang ada lemak lah. Abu Hanifah bertanya lagi, kalau begitu di manakah lemak itu berada? Di bahagian ataskah atau di bawah? Tu Firauli punya cerita. Ayat tu, ataskah, bawahkah? Tak. Ya. Sekali lagi Dahri tersentak, tidak mampu menjawab pertanyaan Abu Hanifah yang petah itu. Ya. Jadi bila dua tu tak boleh jawab, Imam Abu Hanifah pun terus mematahkan hujahnya untuk mencari di manakah beradanya roh dalam jasad dan di manakah kandungan lemak dalam air susu pun kita tidak upaya. Ya, masakan pula kita dapat menjangkau di manakah beradanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala di alam maya ini. Zat yang telah mencipta dan mentadbir seluruh alam ini, termasuk roh dan akal kita yang cetek ini pun ciptaannya, yang tunduk dan patuh di bawah urusan takbir kerajaannya yang maha agung. Jadi dalam segelas ni pun tak boleh tunjuk kat mana. Dan kalau alam ataupun dalam tubuh kita ni yang besar ni pun tak boleh tunjuk nyawa kat mana, roh kat mana. Cuba bayang kalau alam semesta ni tak, yang luas terbentang ini, langit, bumi tu, angkasa lepas semua sekali lah. Entah angkasa lepas pula, entah ada berapa. Kita ni kalau bumi ni dipanggil dalam apa, yang galaksi tak? Galaksi tu kan. Matahari, planet-planet dipanggil apa? Galaksi Bima Sakti ke apa? Di alam ada berapa galaksi pun kita tak tahu lah. Agak-agak boleh tahu galaksi ada berapa. Mungkin ada 10, ada 100, wallahualam kita pun tak tahu. Mungkin ada juga manusia seperti kita ni di galaksi yang lain, wallahualam kita pun tak tahu. Jadi di alam semesta Allah nak tentukan kat mana zat Allah tu berada, lagilah kita tak mampu. Tapi ketidakmampuan kita itu bukan bermakna Allah itu tidak wujud. Ya. Sebab ada benda tu memang tidak mampu dicapai kewujudannya oleh panca indera kita. Ya, begitu. Ini hujah akal dibalas dengan hujah akal juga, ya. Suasana menjadi agak bingar, Dahri terpaku di kerusi, terbungkam lidahnya. Merah mukanya menahan malu tak? Sebab dia dah kalah satu. Lalu dia pun yang kerajaan tu betul 1-0, rakyat pun bersorak di luar. Oh. Cerita apa? Nujum 4 belalang kan kita tengok tak? 1-0. Oh, bersorak orang kat luar tu. Lompat-lompat. Jadi tapi dalam masjid tak adalah bersorak begitu tak. Jadi masing-masing alhamdulillah seronok, gembira. 1-0. Ya. Kesabarannya mula terburai bila keadaan agak reda. Dahri membentangkan soalan. Dia pun tanya soalan kedua pula. Soalan pertama tu dah kalah. Jadi dia soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Soalan kedua tu agaknya apa dia lah? Ya, batang kayu tu aku tak? Mana satu pangkal, mana satu mana satu hujung pula tak? Dia tanya lagi, wahai anak muda, apakah yang wujud sebelum Allah? Apa pula yang muncul selepas dia nanti? Dia pun tanya lagi, kalau Allah tu kamu kata wujud ada, apakah benda yang wujud sebelum Allah? Dan apakah yang
yang wujud pula, yang muncul pula selepas dia, selepas Allah Ta'ala nanti. Maknanya dia mempertikaikan Allah itu kan dalam Quran Allah sebut huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Dengan maksud apa? Wujud Allah Ta'ala ni tidak ada permulaan dan juga tidak ada pengakhiran. Dialah yang awal dan akhir, itu Allah. Ya. Jadi dia pergi tanya, sebelum Allah ni ada apa? Selepas Allah pula ada apa? Semua mata tertumpu pada Abu Hanifah, murid Imam Ahmad yang pintar itu. Wahai Dahri, ada dia jawab, wahai Dahri, tidak ada sesuatu pun yang wujud sebelum Allah Ta'ala, dan tidak ada sesuatu jua yang muncul selepasnya. Ya. Allah Ta'ala tetap qadim dan azali. Allah Ta'ala ni dia tegaskan Allah itu adalah qadim dan azali. Qadim dan azali memberi makna yang sama, ya, kalau perbincangan ilmu usul ini. Qadim dan azali ini memberi makna yang sama, yakni kalau kita tengok nanti dalam sifat yang akan datang, qadim, qidam ini maknanya dah sedia kala. Maknanya Allah ni adalah qadim. Adanya Allah itu tidak ada permulaan. Ya, dah macam mana? Macam itulah. Allah ni dah sedia ada, qadim. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Qadim dan azali. Azali pun bertiga. Mana azali ini adalah daripada asalnya pun Allah Ta'ala itu dah wujud. Baik. Dan dia tambah lagi, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Tegas Abu Hanifah, ringkas dan padat. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Maksud yang awal dan yang akhir itu ialah, bukan kata bila sebut awal tu dialah wujud Allah itu wujud yang pertama-tama, dan sememangnya wujud Allah itu adalah wujud yang kita kata yang ada sedia kala, ataupun yang kita kata yang adanya tidak ada permulaan, dan wujud Allah Ta'ala itu sudah semestinya wujud sebelum wujudnya alam dan makhluk ini. Sebab mana mungkin yang mencipta itu, maksudnya Allah, wujud Allah ini tidak ada penghujung, tidak ada akhir. Kita ada akhir, kita ada mula. Sungguh pelik. Jadi Dahri ni pun dia berhujah pula. Dia kata, sungguh pelik, mana mungkin begitu Tuhan wujud tanpa ada permulaannya. Saya ingat dulu Jalan Sultan Abdullah ni pun pokok tak, pokok keliling cantik je. Ingat lagi tak? Pokok besar tu tak? Cantik. Lepas tu tebang habis. Daripada satu jalan jadi dua line tak, kiri kanan. Habis pokok-pokok tu, tengok, oh hilang. Ada lagi sikit kat pandang tembok tu pun dah tebang-tebang dah tak? Kan dulu pokok sampailah ke sana. Maknanya taman-taman ni ada berapa, satu taman, dua taman dah pula. Mungkin taman apa? Sestia itu lebih awal lah. Ni baru tumbuh. Sejak bila? Ada 40 tahun. Tak tahulah. Saya pun tak tahu. 87. Baru je lah tak? 87. Jadi benda ni dulu tak ada lah. Jadi dia pun tanyalah, mana mungkin wujud ada tapi tak ada permulaan. Oh, taman ni memang sejak azali lagi ada. Bohong lah. Sebab ni makhluk ni benda asal tak ada. Ya, benda asal tak ada. Kemudian barulah dibina, barulah ada permulaannya. Begitu. Jadi dia main akal ni, ikut logik akal dengan fahaman materialnya, iaitulah bukti itu menurut apa yang dapat dilihat, dicapai oleh panca indera.
Kalau kita kata kalau benda tu wujud, mesti ada tarikh lahir, dia kata tak? Bila lahirnya? Tiba-tiba, dia ada tanpa ada tarikh lahir. Jadi kalau ikut akal tu, kalau benda tu makhluk, sesuatu yang bersifat begitu adalah yang namanya makhluk, memanglah mustahil kita kata tidak ada mula bagi wujudnya. Tapi ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala, lain. Dan dia kata mana mungkin dia pula yang terakhir tanpa ada lagi selepasnya. Jadi kalau benda tu ada mula wujud, dia akan ada akhir wujud dia. Dahri cuba berdalih dengan minda logiknya. Dengan tersenyum Abu Hanifah menjelaskan, ya, dalilnya ada pada diri kamu sendiri. Cuba engkau lihat pada ibu jarimu itu. Dia pun tengok. Cuba kamu tengok tapak tangan kamu. Dia pun tengok. Tengok ibu jari kamu. Jari apakah yang engkau nampak berada sebelum jari ini? Sebelum ibu jari ini ada jari apa? Tak ada lah. Jangan duk tengok, memang tak ada, kecuali ada orang yang istimewa tu, dia ada tumbuh pula tak? Itu luar daripada tabi'i lah, luar biasa lah tak? Tak boleh buat kira lah. Ada anak jari satu lagi, dia kata. Itu jangan, tak ada lah. Memang ada ke jari lain sebelum ibu jari? Memang tak ada lah. Sambil menuding ibu jarinya ke langit, dan beberapa hadirin turut berbuat demikian, dia pun tunjuk. Ada tak? Dia lah. Ada ke jari lain? Dia pun angkat juga. Memang tak ada. Macam Sanusi pula lah gitu. Baik. Ya. Angkat tangan tunjuk. Tak ada. Ya. Baik. Kemudian dia kata, dan pada jari manis kau itu ada lagikah jari yang selepasnya? Bukan saya rasa bukan jari manis ni, jari kelingking maksud dia. Ya. Kalau jari manis, yang sini tak, yang keempat ni. Potonglah tu jari kelingking lah. Kalau jari manis tak jadi, saya pun tak potong. Dah baca dah dulu. Dia kata, selepas jari kelingking ni, ada lagi kah jari yang selepas ada jari lain tak? Lepas jari kelingking. Tapi yang sebelum ni tak ada, selepas ni ada tak? Dahri membelek-belek jarinya. Memang tak ada lah. Sebelum tak ada, selepas pun tak ada. Tidak terfikir dia persoalan yang sekecil itu yang diambil oleh Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah pun kata lagi, jadi kalaulah pada jari kita yang kecil ini pun tidak mampu kita fikir, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung itu, yang tiada sesuatu pun yang mendahuluinya dan tiada sesuatu pun yang kemudian selepasnya. Jadi kalau kita tengok jari kita ni pun kita tak boleh nak fikir apa sebelumnya dan apa selepasnya. Bagaimana pula zat Allah yang maha agung. Lagilah kita ni tak mampu nak fikir benda yang ada sebelumnya dan benda yang ada selepasnya. Ya. Dia berhujah begitu je. Sekali lagi dah ditercengang, bungkam, namun masih tidak berputus asa untuk mematahkan hujah anak muda yang telah memalukannya di khalayak ramai. Khalifah memerhatikan sahaja gelagat Dahri dengan penuh tanda tanya. Dahri berfikir seketika, mencari jalan, mencari idea. 2 dah kalah, 2-0. Rakyat pun bersorak dah. Kalau 3, 2-0. Cerita apa tu? Cerita tu berapa soalan? 2 ke 3? 2 juga dah. Saya pun tak ingat sangat lah. Hak kayu se, hak anak itik se lah. Yang satu lagi tu belalang lah. Kahwin jarang-jarang, kadang-kadang. Betul-betul. Memang ingat apa kali tengok lah. Ada 3 soalan tu tak? 3-0 lah. Tapi yang akhir tu dia kata, ni soalan cepumah ni tak? Tambah lagi 1 soalan. Macam tu. Jadi Dahri ni asal nak tanya 2 soalan je. Hari ni dia pun
Dah kena 2-0 ni, dia pun kata, ni tak boleh ni lah. Macam mana ni? Dia duk fikir, cari idea. Semacam satu ilham baru telah menyuntik mindianya. Dia pun tersenyum. Hati Dahri bergeladak bagai air yang tengah menggelegak. Ini soalan terakhir buatmu, wahai budak mentahir. Ini soalan last. Kalau boleh jawab, menang. Ya. Sengaja Dahri mengeraskan suaranya agar rasa malunya itu terperosok. Allah itu ada, katamu. Ha. Ya, Allah itu ada. Dia kata, ha, apakah pekerjaan Tuhanmu ketika ini? Dia kata, baik, kalau kamu kata Allah itu ada, apa yang Allah Ta'ala sedang buat sekarang ni? Allah Ta'ala buat apa sekarang? Oh, dia tanya. Kalau kita ni tanya Allah Ta'ala buat apa sekarang, Allah nak jawab apa? Kita lagi lah tak? Jadi soalan tersebut membuat Imam Abu Hanifah tersenyum riang. Ini soalan yang sungguh menarik. Imam Abu Hanifah pun jawab kata, ini soalan yang sangat menarik. Jadi kenalah dijawab dari tempat yang tinggi supaya dapat didengar oleh semua orang. Jadi Dahri tadi masa mula majlis debat ni, dia duduk di atas tempat tinggi, tempat atas mimbar lah. Imam Abu Hanifah duduk di bawah. Jadi Imam Abu Hanifah kata, untuk jawab soalan ni, dia kata, supaya semua orang boleh dengar, aku kena berada di tempat yang tinggi. Maknanya aku kena naik atas, kamu kena turun bawah sekejap. Pemuda katanya, bukan pemuda ni, pemuda ideologi ataupun ulama ideologi, Dahriyun yang dari tadi dicabar berjalan turun meninggalkan mimbar Masjid Jami' memberi tempat untuk Abu Hanifah. Jadi dia pun turun, Imam Abu Hanifah pun naik. Lalu apa Imam Abu Hanifah kata, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahawa kerja Allah ketika ini ialah menggugurkan yang batil, sebagaimana Dahri yang berada di atas mimbar diturunkan Allah ke bawah mimbar. Allah juga telah menaikkan yang hak yang benar, sebagaimana aku yang berada di sana, yang di bawah sana tadi, telah dinaikkan ke atas mimbar Masjid Jami' ini. Bagai halilintar, hujah Abu Hanifah menerjah kedua-dua pipi Dahri. Seiring dengan itu bergemalah pekikan takbir dari orang ramai. Mereka memuji-muji kewibawaan Imam Abu Hanifah yang telah berjaya menyelamatkan maruah Islam dan lidah Dahri yang sesat lagi menyesatkan itu. Sehingga ke hari ini nama Imam Abu Hanifah terus dikenali ke serata dunia sebagai seorang fuqaha, seorang ahli fiqh, dan salah seorang daripada imam mujtahid mutlak yang empat. Kemunculan mazhab Hanafi dalam fiqh syar'iyah juga mengambil sempena nama ulama inilah. Nama dia Abu Hanifah. Maka aliran mazhabnya itu dinamakan sebagai mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Baik, itu kisahnya yang Masya Allah. Kalau kita lihat, itulah berhujjah tentang mengisbatkan sifat wujud bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita fahamlah, Allah ni wujud tapi tidak bertempat, ya. Dan Allah ni tak sama dengan makhluk. Wujud makhluk ini tak sama dengan wujud. Kalaulah wujud Allah itu sama dengan wujud makhluk, maka Allah itu bukan Tuhan, Allah juga makhluk. Ya. Sebab itulah kalau kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah menghujahkan perkara itu, memberikan dalil akal berkaitan dengan wujudnya Allah, dan wujud Allah itu tidak bertempat. Baik, yang terakhir dalam perbincangan ini, dalam tajuk ini, iaitu lawan kepada sifat wujud. Lawan sifat wujud ialah adam, ya, sifat mustahil,
Sifat yang mustahil bagi zat Allah yang pertama adalah Adam. Lawan bagi wujud adalah Adam. Adam ini bukannya itu dia adalah hamzah, dia adalah ain. Ain dal mim, adamun. Adam, ya. Artinya tiada. Ya, kalau Adam tu Nabi Adam. Ni Adam dengan ain, ya. Maksudnya tiada atau tidak ada. Lawan ada ialah tiada. Iaitu mustahil bagi Allah bersifat dengan tiada, kerana sifat tiada itu termasuk dalam jumlah sifat-sifat kekurangan. Segala sifat-sifat kekurangan itu tidak boleh ada bagi Allah. Kalau Allah tiada, siapakah yang menjadikan langit, bumi sebagaimana yang tersebut di atas? Kalau Allah ni bermula dengan tiada, ada, maka orang akan tanya pula, siapa yang menciptakan Allah? Macam kita semua ni lah, kita kan bermula daripada tiada. Maka sebab itu bila tengok nama orang, oh dia ni anak orang ni, kita tahulah makna kita ni ada punca kewujudan kita ni, iaitulah mak ayah kita lah. Mak ayah kita itu punca kewujudan kita. Kita dah bincang dulu wujud yang bersebab. Setiap sebab tu, sebab ataupun sebab yang membawa akibat. Sebab yang membawa akibat. Baik. Tapi Allah Ta'ala tidak begitu. Jadi segala sifat kekurangan itu tidak boleh ada bagi Allah. Antaranya sifat Adam, sifat tiada. Sama ada kita kata wujud itu lawannya tiada. Nanti qidam ini nanti akan ada itulah qidam, dia lawan pula, ada sifat lawan dia lah. Sebab itulah dia sebut sifat-sifat Allah ni bukan setakat sifat yang wajib, yang kita wajib belajar. Sifat mustahil pun kita wajib belajar juga, yang berlawanan dengan sifat-sifat yang wajib tersebut. Wallahu a'lam. Itu 10. Ada soalan tak? Doktor nak tanya. Nanti kita akan masuk dalam sifat qidam, insya-Allah. Baik, kalau tak ada soalan, kita setakat tu dulu untuk perbincangan hari ini. InsyaAllah kita akan sambung di dalam perbincangan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم
kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu lakum qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.